dalam badan, mengawal tekanan darah. Jadi itu sebabnya orang yang rosak buah pinggang ni tekanan darah dia tinggi untuk mengawal kandungan asid dan garam mineral dalam darah, menghasilkan hormon dan juga mengaktifkan kandungan vitamin D dalam darah. Jadi ini adalah fungsi buah pinggang. Jadi kalau buah pinggang ni rosak, tak boleh nak adakan fungsi ini lagi dah. Ya. Jadi apa tanda-tanda orang rosak buah pinggang ni? Nah, ini dia tanda-tanda dia. Dia bengkak kaki, bengkak betis, punggung dia, muka pun bengkak. Ini kita panggil edema. Kemudian dia akan gatal, seluruh badan dia ni gatal. Loya, nak muntah, pucat sebab dia orang yang rosak buah pinggang ni dia tak boleh nak bentuk kan hemoglobin. Jadi dia pucat. Kencing berbuih, saya dah beritahu. Kencing berbuih dan berbau. Kadang-kadangnya masuk kencing ni keluar darah juga dalam kencing bersama kencing tu. Kemudian kadang-kadangnya ada jangkitan kuman dalam kencing dia, ya, dalam kuman dia. Kemudian juga kencing kerap, terutama sebelah malam, kencing kerap dan juga tekanan darah, terutamanya pada mereka yang umur muda lah, 20 tahun tu dah ada tekanan darah tinggi. Jadi kita kena berhati-hati lah kalau kita ada tanda-tanda macam tu. Dan komplikasinya kalau tidak dirawat, dia boleh jadi kena stroke, boleh kena serangan jantung, boleh kena koma ataupun tak sedar diri, dan juga bolehlah penurunan berat badan yang mendadak. Mungkin berlaku lah. Okay. Kemudian apakah penyebab yang kena buah pinggang ni, rosak buah pinggang, terutamanya mereka yang kena darah tinggi, ya. Kena darah tinggi, kena kencing manis, batu karang, batu karang ataupun renal stone, kidney stone, ya. Penyakit autoimun contohnya, penyakit autoimun ni penyakit SLE, psoriasis, eczema, itu semua penyakit-penyakit autoimun. SLE ni contohnya dia akan ada tumpuk-tumpuk warna merah pada muka dia. Kalau psoriasis ni seluruh badan dia ada tumpuk-tumpuk warna merah dan gatal. Itu adalah penyakit autoimun, kemudian jangkitan kuman. Jadi ini adalah penyebab-penyebab yang rosak buah pinggang. Individu yang berisiko kena kerosakan kegagalan buah pinggang ni biasanya terjadi pada individu yang berumur 45 ke atas. Tapi kadang-kadang ada juga yang kurang pada 45. Mereka juga tekanan darah tinggi yang tak terkena 10 je, dia biasa kalau sebelum makan tengok lebih pada 10. Itu memang senang kenalah. Kemudian sakit batu karang, ada batu karang pada kat buah pinggang dia ataupun salur kencing dia ada batu karang, ada jangkitan kuman, ataupun yang uric acid tinggi, mereka yang kena gout. Ni pun penting juga nak kena, dan penyakit SLE saya sebutkan tadi, SLE, eczema, rheumatoid arthritis, psoriasis, ini penyakit tu. Bahaya ke tidak kalau orang yang kena rosak buah pinggang ni tak dirawat? Memang bahayalah. Kenapa? Kandungan urea ni kalau lebih pada 40 dan dia boleh mengganggu fungsi otak, ya, dan menyebabkan koma, tidak sedar diri. Kandungan potasium yang tinggi pula boleh mengganggu fungsi jantung dan mengakibatkan serangan jantung. Kemudian kalau tak ada rawat serta-merta boleh menyebabkan kematian. Penurunan berat badan yang mendadak, sakit akan kering kulit dia dan juga akan gatal. Kemudian dia akan letihlah, keletihan. Jadi apabila kita berdepan dengan orang yang buah pinggang ni, apa yang kita nak buat adalah ini matlamat kita bila kita nak rawat dia. Jadi orang yang kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan ni dah ada mengalami kerosakan buah pinggang di peringkat awal, tak kira lah tahap berapa pun, yang pentingnya ini matlamat dia. Kreatinin kena kurang pada 115, urea kena kurang pada 6.5, GFR ni atau GFR ni glomerular filtration rate kena lebih pada 90. Kemudian urine protein dia dalam kencing dia ni sepatutnya tak ada protein langsung, sepatutnya negatif, dan hemoglobin kena lebih pada 13 bagi orang lelaki dan juga 12 bagi orang perempuan. Jadi ini adalah
matlamat apabila kita merawat seseorang ataupun kalau kita ada mengalami kerosakan buah pinggang ataupun kalau mak kita ada kerosakan buah pinggang ataupun ibu ataupun bapa kita ada kerosakan buah pinggang, kita akan pastikan supaya ininya tidak terlalu tinggi. Mana 5 matlamat ni dapat kita capai, ya. Okey. Dan untuk kita tahu tahap kerosakan buah pinggang dia ni, inilah dia kerosakan buah pinggang. Kalau pada tahap 1 ni GFR ni lebih pada 90, tahap 2 ni GFR dia antara 60 hingga 89, kita panggil tahap 2. Tahap 3 ni dia ada 3A dan 3B, yang mana GFR-nya antara 45 hingga 59, itu tahap 3A. Dan tahap 3B ni 30 hingga 44, tahap 4-nya 15 hingga 29 dan tahap 5 ni kurang pada 15. Jadi apabila begitu kita tengok tahap ini. Jadi apabila kita tahu bahawa kita ni ada tahap 1, kedua, ketiganya, jadi kita kena mula merawat lah, ya. Kita mula merawat. Jadi macam mana caranya kita nak rawat? Kalau kita tahu bahawa kita ni dah ada kerosakan buah pinggang, jadi macam mana cara nak rawat dia? Yang pertama sekali adalah kena elak daripada pengambilan protein haiwan. Ya. Jadi kena jadi vegetarian lah. Kena makan sayur, buah sekali. Jadi dia ini pun sebenarnya bergantung pada tahap berapa. Kalau tahap 1, 2, 3 ni kita masih lagi boleh mengambil ikan, ya. Tetapi tak boleh nak ambil lah daging tak boleh, ayam tak boleh. Tetapi kalau dah tahap 4, tahap 5, ikan pun tak boleh. Jadi semua daripada haiwan tu tak boleh. Daging tak boleh, ayam tak boleh, ikan tak boleh, telur tak boleh, ikan bilis tak boleh, ikan kering, semua jenis asalkan dia ni berasal daripada haiwan memang tak boleh. Kemudian dia kena tukar daripada karbohidrat ringkas, daripada pengambilan karbohidrat ni, dia kena tukar daripada tu kena pengambilan barley, ya, barley. Jadi breakfast pun kena ambil barley, daripada tepung barley boleh buat pancake. Tengah hari pun dia buat daripada barley yang direbus. Jadi kalau kita ni tak boleh ambil barley, ataupun kalau kita dah rasa boring sangatlah makan barley terlalu lama, jadi ada pilihan lain lah, iaitu mengambil beras perang ataupun daripada beras perang tu beras bario, black rice. Itu pun boleh juga. Yang ketiganya kena buat bekam dan juga buat sauna lah, TCP dan juga sauna. Kemudian kena buat detox. Cukup penting sangat detox ni bagi mereka yang menghadapi masalah buah pinggang ni, kena buat detox. Kenapa? Kerana apabila detox ni barulah toksin-toksin dalam tubuh ni boleh keluar. Jadi selain daripada itu, kalaulah kita tak boleh nak buat detox ataupun yang terbaik lagi kita buat selain daripada detox tu, kita panggil coffee enema. Ketusri itu ubat lah. Kemudian kena ada senaman, mesti ada senaman. Senaman sama ada breathing exercise ataupun senaman pernafasan ataupun kita buat swinging ataupun ayunan, ya. Kemudian kena buat puasa, kena makan beberapa buah ataupun buah-buah pun kita kena perhatikan. Ada jenis buah-buah yang kita tak boleh ambil. Contohnya buah, ada 5 jenis buah yang tak boleh nak ambil. Saya akan tunjukkan nanti, iaitu buah apa? Buah tembikai tak boleh. Tembikai, kemudian tak boleh ambil juga nenas, tembikai, nenas, pisang, anggur dan mempelam. Jadi itu ada 5 buah, dan musim durian pun tak boleh. Kemudian kena perlu ambil herba dan juga madu, dan kita kena kurangkan pemakanan. Ya, jadi kena 2 hidangan je setiap hari. Jadi secara terperincinya ini adalah bekam. Bekam ni adalah cukup penting sekali. Kerana dengan bekam ni kita boleh mengeluarkan toksin, mengeluarkan urea dan kreatinin yang ada dalam badan kita tu boleh keluarkan. Jadi memang kena buat, dan dia ni kena buat kerap lah. Kalau dia tahap 4, tahap 5 kena buat setiap 2 kali.
sorry, 2 kali seminggu. Kalau tahap 3 ni sekali seminggu. Kalau tahap 2 setiap 2 minggu dan tahap 1 ni sebulan sekali. Ataupun yang normal. Jadi itu adalah kekerapan bekam. Jadi ramai orang tanya, katakanlah dia ni tak boleh nak ambil protein haiwan. Jadi daripada mana sumber protein yang dia nak ambil? Ini adalah sumber protein yang boleh diambil, iaitu daripada pelbagai jenis veggie ataupun protein tumbuhan. Contohnya brokoli ada, keli ada, bayam, spinach, itu 49% protein. Cauliflower ataupun bunga kubis pun bagus 40. Mushroom boleh, parsley boleh, cucumber ataupun timun boleh, green pepper. Jadi banyak sebenarnya sumber protein alternatif ya, selain daripada sumber protein daripada haiwan tadi. Jadi kita kena ambil lah protein daripada ini ya. Cuma yang ni tak boleh lah, yang bawah ni, iaitu daging ni tak boleh, ayam tak boleh, telur tak boleh, ikan tak boleh. Kalau dia dah tahap 4, tahap 5, ikan pun tak boleh. Jadi dia kena vegetarian. Kalau dia tahap 1, 2, 3, dia ni partial vegetarian. Maksudnya masih boleh lagi. Sebab kita biasa untuk utama orang Melayu ni dia tak boleh kalau tak ambil lauk. Jadi nak juga lauk. Jadi tetapi saya rasa kalau masyarakat lain, masyarakat India ke masyarakat Cina ke, dia dah biasa dengan vegetarian ni, dia tak pelik lah. Jadi tetapi masyarakat Melayu ni kalau tak ada lauk memang pelik lah. Jadi kadang-kadang dia menjadi tak ada selera makan sebab tak ada lauk. Jadi tetapi itulah hakikatnya. Kita kena terima bahawa apabila buah pinggang sudah rosak, kita tak boleh lagi dah nak ambil protein haiwan tadi, dan kita kena bergantung kepada protein daripada sayur-sayuran. Okay, ya? Dan Bali, mengapakah kita penting sangat mengambil dengan Bali? Sebab Bali ni adalah sebab glikemik indeks dia memang rendah, 27 saja. Serat dia tinggi dan juga vitamin dengan mineral dia tinggi. Jadi selain daripada itu, kita inilah yang bekam. Kita kan kena bekam ya. Ada poin-poin tertentu lah. Ini adalah poin untuk mereka yang rosak buah pinggang. Ini adalah poin yang perlu diambil. Bekam. Dan kekerapan bekam ni bergantunglah. Ini detox. Saya dah sebut. Lepas ni pun nak sebut banyak kali dah tentang detox ni. Penting sangat kita melaksanakan detox ni. Kerana apa? Kerana ususnya bagi mereka yang khususnya mengidap masalah buah pinggang ni, ususnya terlalu kotor. Jadi apabila usus kotor, dia tak boleh nak menyerap bahan-bahan yang bagus untuk badan. Itulah dia menjadi itu semakin lama semakin teruk. Kenapa? Kerana dia tak mampu lagi dah untuk menampung bahan-bahan toksin tadi yang ada dalam badan. Jadi macam mana pun dia kena melaksanakan detox untuk mengeluarkan toksin. Dan selain daripada itu, kalau kita detox usus tadi, kalau kita sudah melaksanakan detox, jadi barulah usus kita ni mampu untuk menyedut ataupun mampu untuk menyerap bahan-bahan yang berkhasiat, vitamin, mineral yang terbaik untuk badan kita. Yang jadi masalahnya ya, pada hari ini ialah disebabkan usus ni terlalu kotor. Jadi apa pun makanan yang kita makan, dia tidak menyerap dengan baik. Itu sebabnya kita tak dapat melihat kesan daripada kebaikan bahan-bahan suplemen, vitamin yang kita ambil tadi. Jadi kadang-kadang kita sia-sia lah. Kita ambil benda itu mahal tetapi kita tidak melakukan detox terlebih dahulu. Jadi bila kita tak buat detox terlebih dahulu, jadi penyerapan bahan-bahan itu tak berlaku dengan dalam keadaan yang baik. Okay. Detox ni penting sangatlah. Kemudian bersenam, berpuasa juga memang terbaiklah kalau kita boleh berpuasa. Kerana apabila kita berpuasa ni, kita mengurangkan bebanan kepada pada buah pinggang kita tadi. Kerana buah pinggang dalam keadaan sakit ni dia perlu masa rehat untuk dia benar-benar pulih. Jadi berpuasa ni salah satu cara lah
Kenapa? Buah pinggang ni selagi ada makanan di dalam sistem, selagi itulah dia kena bekerja. Jadi kita tujuannya nak suruh dia ni berehat. Okey ya. Berpuasa penting sangat. Inilah yang buah-buah yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa jenis buahan yang tidak sesuai untuk kita makan. Jadi orang tanya, pasal apa buah-buah tersebut tak boleh nak dimakan? Ini disebabkan oleh glycemic indexnya tinggi. Contohnya watermelon ataupun tembikar 72 dia punya glycemic index. Tinggi lah 72. Kalau beras biasa ni 103, tapi beras basmati tu 80 lebih, 83. Jadi itu pun tinggi lah. Dan sebenarnya watermelon ni pun tinggi juga. Kita tengok tengok memang tinggi. Itu watermelon, nenas 66 tinggi. Itu sebabnya bahan-bahan ni kita digalakkan supaya tidak dalam bahan glycemic tinggi. Dan pentingnya penggunaan bahan-bahan asli tadi. Contohnya di sini garlic, ginger, kemudian kulit kayu manis. Bahan-bahan ini memang cukup bagus lah. Dia boleh meningkatkan fungsi buah pinggang sendiri. Okay. Dan ada 3 kumpulan makanan yang mana orang yang mengidap buah pinggang ni tak boleh ambil. Ya, yang pertama sekali kumpulan makanan yang tinggi kandungan fosfat dia. Contohnya adalah oat ataupun roti, sama ada roti wholemeal ataupun roti yang biasa punya, itu tak sesuai. Roti kerana apa? Kerana dia menggunakan serbuk penaik untuk itu. Jadi ni konflik pun tak boleh. Kemudian susu, semua jenis susu tak boleh. Susu, minuman Milo, yang ini adalah coconut juice, bukan juice ni, santan tak boleh. Kacang-kacang, semua jenis kacang ni tak sesuai. Itu. Kemudian yang ini yang tinggi potasium. Contohnya adalah minuman Milo contohnya. Ini Milo, minuman dalam tin, tak sesuai sama dengan minuman ni. Pelbagai jenis dalam tin. Ini adalah kekacang, semua jenis kacang. Dan kelapa muda ke kelapa tua ke semua tak boleh. Santan tak boleh. Sayur-sayur hijau ni sebab tinggi potasium, dan kita tahu bahawa potasium ni dia larut dalam air. Jadi macam mana cara kita nak makan ni, kita kena rendam dahulu sayur-sayur hijau ni dalam air, terutamanya air yang mengandungi garam Himalaya, kerana dia boleh menyebabkan potasium ni larut dalam air. Jadi benda ni boleh makan. Dia menyebabkan potasium tak tinggi. Kemudian dari segi sayur-sayuran, ubi, semua jenis ubi keledek ke, ubi sengkuang ke, semua tu tak sesuai untuk diberi pada mereka yang mengidap asam manis dan mengidap sakit buah pinggang. Kemudian kita kena kawal pengambilan sodium atau bahan-bahan yang masin lah. Yang masin, contohnya sos, semua jenis sos, sos kicap, sos soya, iaitu seperti kicap, kemudian sos cili, sos tomato, kicap, budu, semua barang-barang makanan dalam tin tak boleh kerana tinggi Ajinomoto. Jadi orang akan tanya, adakah bukti-bukti bahawa pengubatan ini adalah berkesan untuk merawat orang yang ada masalah buah pinggang tadi. Jadi jawapannya memang boleh. Ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini kes yang pertama dia ni. Ini dia kes yang pertama. Jadi kakak ni sebenarnya mengidap, bukan saja mengidap buah pinggang, tetapi juga mengidap masalah SLE. SLE.
penyakit lupus. Jadi SLE ni rupa dia seperti yang saya kata di awal tadi lah. Dia ni merah ni. Ni merah macam ni. Bukan ni tumpuk-tumpuk. Dia macam salah nama lain yang untuk SLE kita panggil butterfly rash. Dia macam butterfly. Merah sini. Dan dia ni dah teruk sangat. Bukan lagi merah tetapi hitam dah muka dia. Hitam. Seluruh muka dia dah besar, bukan lagi butterfly rash. Jadi blackish muka dia hitam, dan urea dia pun tinggi lah pada masa tu. Urea dia boleh naik sampai tengok urea ni naik 450 dah, dan sorry, itu kreatinin ya, urea naik sampai 40 lebih lah. Dan doktor, dia ni kakak ni berasal daripada Kemaman. Ya. Kemaman, dia jumpa doktor di Kemaman. Doktor di Kemaman bagi tahu ini sudah rosak buah pinggang, dah tak ada cara untuk pulih, dah perlu buat dialisis. Itu yang dia bagi tahu pada dia. Jadi dia pun dah takut lah dengan bila dah kena dialisis kan. Jadi dia, cumanya dia kata dia tak nak buat dialisis. Bolehnya kalau boleh ikhtiar, dia akan ikhtiar lagi. Jadi dipendekkan cerita, daripada Kemaman dia pergi ke Kuantan, jumpa doktor di Kuantan, sama juga jawapan dia. Doktor di Kuantan kata memang tak ada cara lain, kena buat analisis. Dia tak puas hati lagi, akhirnya dia pergi ke Kuala Lumpur, jumpa doktor pakar di sana, di UMMC, Muslim Melayu Medical Center, jumpa dengan doktor pakar di sana, dan doktor pakar pun cakap macam tu juga. Tak ada cara boleh pulih buah pinggang ni, tambah-tambah lagi sebab SLE. Tapi dia nekat untuk menunjukkan bahawa ada cara. Jadi dia datang jumpa saya, dan memanglah saya memang bagi tahu, memang daripada dulu saya kata memang kita boleh buat. Dan Alhamdulillah, selepas beberapa lama dia berada di sini dengan ambil rawatan di sini, kita dapati urea dia turun, kreatinin dia turun pada tahap normal. You imagine orang yang sudah ada 400 lebih dia punya kreatinin, urea pun dah 30 lebih, tiba-tiba dia turun. Dia ambil masa lama lah, lebih kurang 2 tahun sebenarnya, ambil masa untuk pulih fungsi buah pinggang. Jadi ini satu bukti yang bahawa walaupun tahap SLE, walaupun disebabkan SLE, walaupun yang rosak buah pinggang ni dah rosak teruk sehingga kena buat dialisis, tetapi masih ada cara lagi. Dia berubat dengan saya, Alhamdulillah. Allah SWT banyak membantu, dan dia pun dikuatkan semangat untuk mengikut semua program-program, dan dapati dia punya SLE telah hilang, dan juga buah pinggang pun pulih kepada nilai normal. Dan bukan dia seorang sajalah. Kita tengok lagi seorang. Lagi seorang. Yang ni umur muda lagi. Ini muda lagi. Dan kita dapati dia pun buat macam tu juga lah. Dapati dah normal. Dia penyakit autoimun. Juga normal. Saya tunjuk autoimun ni kerana apa? Kerana biasa orang kata autoimun ni memang tak ada harapan untuk pulih. Jadi kita telah bukti 2 orang dah. Dan selepas itu ramai lagi yang lain yang sempat kita capture 2 orang ni. Ini pada tahap 5. Tahap 5. Okay. Jadi sekarang ni apakah yang contribute kepada peningkatan fungsi buah pinggang balik? Jadi inilah yang penting, cukup penting sekali untuk kita tahu bahawa rupanya ada cara. Jadi itulah yang pertama sekali, kita kena ada sistem untuk detox usus kita, untuk bersihkan usus. Jadi ini bergantung pada paras elektrolit dalam badan. Kenapa? Kerana kalau kita nak detox menggunakan aloe vera, dia bagus, tetapi kerana dengan sorbitol ni kena perhatikanlah supaya kita tidak menjadi kesan sampingan nanti. Kemudian di dalam komponen dia panggil nutrition, kita orang yang buah pinggang yang pentingnya, kita bila kita tak bagi ambil lauk, tak bagi daging, tak bagi ayam, cuma ikan saja, kalau dia tu masih boleh
dan kita dapati dia akan kekurangan tenaga disebabkan oleh selalunya makan sampai 2 pinggan. Jadi ini dah tak boleh makan. Jadi dia akan kekurangan tenaga di situ. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita menggunakan bahan-bahan yang orang panggil dia complete nutrition. Contohnya adalah madu, bee pollen, propolis. Itulah komponen-komponen. Selain daripada itu, kita boleh bagi dia pengambilan Atralite. Atralite ini bagi tenaga protein yang segera kerana dia bukan sumber protein daripada haiwan tetapi sumber protein daripada bijirin. Kemudian komponen yang kedua adalah untuk meningkatkan imun sistem dan juga untuk meningkatkan tekanan darah. Dia bagi RTC atau minyak zaitun campur dengan minyak ikan. Ya. Jadi ini adalah approach kita. Jadi walaupun tuan-tuan dan puan-puan, doktor bagi tahu buah pinggan sedang rosak, tak ada harapan kecuali kena buat dialisis. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan beri peluang kepada saya untuk merawat, saya jemputlah tuan-tuan dan puan-puan, hantar mereka ni kepada saya dan insya-Allah kita boleh tunjukkan cara yang terbaik untuk atasi masalah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang ingin saya kongsikan. Tajuk pada hari ini iaitu jom elak dialisis. Jadi kesimpulannya saya nak bagi tahu bahawa walaupun doktor sudah bagi tahu bahawa pinggang rosak perlu buat dialisis ataupun perlu cuci bersedia dan sebagainya, pada masa itu sebenarnya kita kena betul-betul bertindak, ya, betul-betul ambil tindakan yang drastik, yang agresif sehingga kita boleh pulih kembali. Mengapa saya begitu yakin? Kerana kita faham dari segi fungsi buah pinggan itu dan kita faham macam mana kita nak elakkan faktor-faktor risiko ini berlaku. Jadi Shalin, itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Cumanya saya bagi peluang lah. Ada masa lebih kurang 15 minit lagi saya bagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan tanya, kerana saya pasti banyak soalan-soalan dalam sesi yang lepas-lepas ni. Kita terlalu banyak soalan sampai kita tak cukup masa untuk tanya. Jadi hari ini saya bagi peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan tanya supaya kita jelas, ya. Kita jelas. Okey. Yang angkat tangan sama yang pertamanya Hafizah Arifin. Boleh unmute Hafizah Arifin. Nama apa, Prof? Hafizah Arifin. Tadi salah angkat tangan kot. Tertekan. Minta maaf. Oh, tertekan. Okey. Orang lain? Jamayah Kasar. Ini nak tanya ke salah juga? Ada soalan. Ini Jamia. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, saya itu hari saya ada tanya dah dengan Prof tentang SLE dan CKD tahap 5 yang macam mana nak menghadapi krisis wabak kan. So sekarang ni saya nak tanya sebab saya sendiri adalah SLE dan juga CKD tahap 5. Kalau ikutkan doktor dah suruh saya buat dialisis, tapi saya tak nak dialisis lagi. Saya kalau boleh nak ikhtiar lagi. So boleh tak saya nak dapatkan pandangan Prof apa yang perlu saya buat sekarang ni? Sekarang saya dah hampir sebulan saya gunakan produk Forever. Cumanya saya nak lebih detail lagi Prof tentang pemakanan juga. Okey, ya. Jamayah Kasar, okey. Ini yang gambar yang saya tunjuk dalam slide ni, nampak tak yang ni? Okey, nampak. Nampak yang ni dia ni baru umur 31. Dia daripada Seremban. Dia ni tahap 5 juga. Tahap 5 dan dia kata bila dia datang jumpa saya memang letih sangat, dan bila dia datang tu
dia kata dia dah tak tahan dah. Sebab apa? Sebab tiap kali pergi jumpa doktor, doktor sebab dialisis. Tiap kali doktor sebab dialisis. Jadi dia langkah yang pertama sekali, yang saya dah tunjukkan tadi kan, langkah yang pertama ialah kena elakkan protein haiwan. Itu yang pertama. Jadi maksudnya apa? Daging tak boleh, ayam tak boleh, ikan tak boleh, ikan bilis tak boleh. Semua jenis protein haiwan tu tak boleh. Jadi kena menjadi betul-betul orang panggil jadi vegetarian. Vegetarian ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian selain daripada itu, kena nasi pun nak kena tukar daripada beras biasa tu kan. Kena tukar kepada makan bali. Bali bergilir lah. Kalau tak boleh, tak larat nak makan bali setiap hari. Bali ni boleh digilirkan dengan beras perang ataupun beras bario. Ya. Dan air pun kena sikit lah. Air ni jumlah air dalam 750 ml sahaja. Semua jenis campur-campur lah tu. Jadi itu kemudian kena pastikan hemoglobin ni cukup. Hemoglobin ni kandungan darah kita. Darah hemoglobin ni kena lebih pada 10. Kenapa? Kerana kita nak buat bekam. Jadi untuk SLE ni yang penting sekali kena jaga makan. Jadi kalau saya syorkan, sebab kadang-kadang orang tak tahu apa nak makan, macam mana nak jaga apa semua kan. Jadi kalau itu saya syorkan kalau ada peluang datang dia ke Kota Baru dan kita betul-betul rawat. Sebab apa? Sebab bila dah tahap 5 ni memang kritikal lah. Kalau kita lambat ambil tindakan, urea ni semakin naik, kreatinin juga semakin naik. Boleh saya tahu Jamiah ni dia punya urea berapa, kreatinin berapa? Kreatinin sebelum ni 400 lebih, Prof. 400. Urea doktor tak bagi tahu, sebab itu hari saya minta report darah. Doktor tak bagi, dia cuma bacakan tentang kreatin je. Kreatin 400. Okey. Jadi kalau kreatinin 400 lebih ni, saya panggil yakinlah InsyaAllah kita dapat buat sesuatu dalam masa yang singkat ini untuk memulihkan keadaan buah pinggang tu. Jadi kalau 400 lebih ni memang orang panggil insyaAllah tidak sukar untuk dia turun. Kalau ikut apa yang saya buat biasanya dalam masa sebulan, kalau ikut betul-betul ikut jaga makan apa dalam masa sebulan, dia boleh turun kepada separuh, pada 200 lebih. Macam darah. Jadi itulah, jadi saya kalau saya rasa Hello. Tak dengar lah, Prof. Sekejap ya. Line Prof think sudah putus. Bersabar ya sekejap. Okey.
Okey, kejap. Prof dia tak ada line. Jadi kita tengah mencari Prof sekarang ni. Okey. So AUC, korang boleh dengar suara Kak Miza tak? Wahai AUC yang dirahmati Allah, adakah engkau orang mendengar suara Kak Miza sekarang? Oi, dengar tak? Tengok aku tak dengar. Yang dekat YouTube tu. Kalau dengar type komen dengar Kak Miza. Tak ada orang komen pun. Ke tak boleh nak komen. Okay, so sila harap bersabar. Prof dia hilang line. Rasakan nak kena bagi ni. Nak kena bagi Prof ilmu sikit ni. Okay, so kena cari line internet yang canggih sikit. Tak boleh dengar ke? Hello? Kejap. Prof dia tak ada line. Oh, boleh dengar punya. Tapi tak dengar yang line. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes. Okay, sambil-sambil tu apa ni Kak Miza ambil alih sekejap lah Okay, korang ni tak ada soalan ke? Walaupun korang nak tengok muka Kak Miza. Nak tengok muka Kak Miza baru korang ni. Baru korang rasa gembira. Sekejap aku cari video capture sekejap. Okay, apa khabar semua AUC yang dirahmati Allah? Korang okey ke? Okey ke tak okey? Mana ni? Kak Miza punya ni hilang lah. Okey tak? Kalau ada soalan patutnya masuk dekat ni. Masuk dekat Zoom kan? Ni Kak Miza punya video capture hilang lah pula. Kejap lah Kak Miza delete lah ya. Seronok tak belajar benda ni? Seronok kan? Video capture di... Okay, boleh lah. Alamak. Dapat pun jumpa Prof. Isunya adalah tak nampak muka Miza. Okay, Prof dah masuk. Saya rasa kalau tengok kepada bacaan 400 tu, kreatinin 400 tu, ikut pengalaman saya lah, memang ada harapan lah untuk pulih sepenuhnya. Jadi saya rasa kalau boleh ikhtiar untuk datang ke sini lah, kalau tak lama pun sekejap pun, supaya kita boleh atur sebenarnya apa cara. Ya? Unmute dulu. Okay. Prof, macam mana kalau saya nak pergi kat tempat Prof tu? Nanti apa ni, PM saya. Nombor telefon Prof ada ke? Oh, nak nombor telefon saya 013 982 982 9918. 9918 013-982-9918. Okey, saya memang nak sangat jumpa Prof ni sebab nak lebih detail lagi tentang pemakanan. Saya rasa masih ada peluang lah kalau setakat 400 tu, masih ada peluang. Okey, baik kita tengok pada mahal. Ya, iyalah kalau 500 tu masih ada peluang lah. Sebab kita pernah handle yang lebih tinggi daripada tu. Baik. Okey, kita tengok daripada Mahalingam. Terima kasih Prof. Okey, baik. Sama.
Okay, next one. Kejap ya, saya unmute dia kejap. Ada lagi yang nak tanya? Ada yang Ada. Okey. Selamat pagi, Kita selamat tengok pagi dalam Dr. ruangan Profesor. chat, Selamat pagi. Saya ni Mahalingam. Okey, saya mau jawapan dari doktor tadi. Okey, saya ada dengar semua. Tapi kalau kita mau jaga sebelum kita kena, tadi doktor ada tunjuk itu yang botol kuning itu aloe vera gel untuk detox. Kemudian itu nutrition, doktor ada taruh. Kemudian sebelah sini, kiri ya, ada benda-benda macam pomestin, ada yang apa tu. Bolehkah doktor pamerkan itu, boleh sebut dia punya nama-nama, apa benda yang kita boleh makan sebelum kita kawal kita punya buah pinggang. Nasihat doktor. Halo? Halo doktor? Ya, I think dia line putus lagi. Ya. Ya. Semua dengan cabaran sekejap. Boleh. Ya, Prof. Unmute. Okey Okey, Bani, Malingga, cuba ulang sekali lagi apa soalannya? Yang sebelum kita sebelum orangnya kena, misalnya sebelum orangnya kena penyakit buah pinggang, tadi doktor ada pesan tentang dengan detox, itu yang aloe vera gel. Kemudian yang lagi sekali bawa dia itu nutrition, doktor ada bagi itu Forever Elite dengan itu pollen dengan apa dia tu propolis. Ya. Itu semua, kemudian itu honey. Tapi sebelah kiri doktor ada tunjuk itu pomestin itu semua. Jadi bolehkah sebelum kita kenal apa-apa benda yang kita kena angkat dulu, kita kena makan dari Forever. Itu saya. Okey. Itulah jadi baik. Faham. Yang paling senang sekali kita kena ingat kalau member Forever ni senang saja. Yang kita kena ingat yang healthy triangle tu. Healthy triangle kan. Itu kita berpanduannya di situ. Jadi kita ambil komponen-komponen itu sudah cukup dah untuk mengelak daripada berlaku. Okey doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Jadi itu baik. Jadi itu panduan asas tu yang penting kita pegang ni ialah jangan tunggu sakit. Jadi sebelum sakit ni tak kiralah siapa kita, kita kena amalkan macam tu. 3 komponen untuk detox, untuk pengaliran darah, untuk nutrisi yang lengkap dan juga untuk tingkatkan imuniti. Jadi kalau kita jaga pada 4 komponen itu, kita akan kekal sihat. Ini dia tak akan pergi ataupun tak akan hinggap pada badan yang sihat. Dia tak akan pergi. Jadi itulah makna sebelum kita sakit tu kita kena jaga. Okey, ini daripada Shima. Shima tanya, kalau dah mula dialisis 5 bulan masih ada peluang. Kalau dah kena dialisis tu memang kena terus dialisis saja. Sebab apa? Bila kita dialisis, mesin dialisis tu telah ambil alih fungsi buah pinggang. Jadi tak boleh nak buat apa lah. Jadi saya minta maaf. Jadi kalau dah dialisis tak boleh nak buat apa. Walaupun sebulan. Tetapi kalau sebelum buat dialisis, insyaAllah kita boleh buat sesuatu. Okey. Daripada CBK, apa solution atau alternatif bagi orang yang alergik dengan bovine? Ada customer timbul rash lepas pakai RTC. Jadi kalau dia alergik dengan bovine, jadi cara lainnya adalah kena ambil
kena ambil bahan, dia ada dua approach tau, Approach yang pertamanya kena berhenti dahulu daripada mengambil artik C tu, tetapi dia kena tingkatkan dia punya imuniti badan. Jadi cara mana tau? Dengan mengambil vitamin C dan juga mengambil pomastin. Pomastin ni kita tahu bahawa kandungan pomastin ni antioksidan yang terbaik, ya. Jadi ambil pomastin dalam jumlah yang banyaklah, maknanya kena ambil 30 ml. Maknanya 30 ml ni 2 sudu besar, kena ambil 3 kali sehari. Kena ambil vitamin C. Vitamin C ni ambil 3 biji 3 kali sehari. Kemudian ambillah propolis. Propolis dan juga bipolen. Cuba amalkan macam tu dulu selama 3 bulan. Jadi amalan-amalan begitu selama 3 bulan ni dia boleh dia boleh meningkatkan imuniti. Jadi bila meningkatkan imuniti, jadi biasanya dia akan hilanglah masalah alergik dengan bovine. Alergik ni berlaku apabila dia punya badannya dia punya tak cukup antioksidan. Jadi kalau jadi langkah macam tu 3 bulan, dan kita amal sikit-sikit lah, cuba dalam sebiji sekali sehari. Kemudian kalau dia dah okey, sebiji 2 kali sehari. Itu cara nak approach dia. Kalau sudah dialisis, macam mana nak amalkan? Jadi kalau dah dialisis tak ada masalah. Kerana apa? Dia makan apa benda pun boleh makan kalau dah dialisis. Jadi IVG pun boleh makan macam biasa, tak ada masalah. Jangan tunggu sakit baru nak cari betul lah. Kemudian kawasan Penang nak guide untuk CKD bekam dan cara pemakanan barangan forever. Ini ada daripada Fikah. Okey. Ini daripada Syahadah Azizan. Dia tanya pecah artik C. Boleh? Pecah. Nak pecahkan. Dia rasa lah tak sedapnya. Rasa tak sedap. Jadi dari segi kapasiti tak ada masalah kena pecahkan. Okey, gout masih ada kaitan dengan masalah buah pinggang ke tidak? Ada susunan. Okey, gout ni merupakan salah satu penyebab orang mengalami kerosakan buah pinggang kerana uric acid yang tinggi. Jadi uric acid yang tinggi ni sama ada dia makan ubat, katalah uric acid dia ambil allopurinol, dan tapi allopurinol ni pun ada masalah, dia boleh merosakkan buah pinggang juga allopurinol. Jadi cara yang terbaik untuk mengatasi masalah gout ni selain daripada kita kena buat detox tadilah yang saya tulis triangle, healthy triangle tu kena amalkan. Dan yang paling cepat sekali adalah untuk orang gout ni adalah dia kena buat bekam. Kerana bekam ni dia boleh mengeluarkan uric acid yang berlebihan tu dalam masa yang cepat. Jadi kena buat bekam ni seboleh-bolehnya setiap bulan. Kalau tak boleh setiap bulan pun kena boleh lebih kerap lagi. Setiap 2 minggu buat bekam. 2 minggu buat bekam. Jadi dengan buat macam tu dia boleh menurunkan uric acid tadi dan boleh menghilangkan masalah gout tadi. Okey. Masih boleh syorkan produk untuk pasien yang dah dialisis yang okey, orang yang dah dialisis ni sebenarnya dia tak ada isu lagi. Dia tak ada isu untuk sebab mesin sudah diambil alih. Jadi dia boleh makan, boleh katakan apa benda dia nak makan pun boleh makan lah. Jadi cumanya orang dialisis ni apa yang masalah dia? Masalah dia ni kekurangan zat, akan jadi letih badan. Jadi apa benda yang nak makan? Yang terbaiknya adalah kandungan 2 yang di bawah tadi. Iaitu sebelah kiri ni ialah kita tahu bahan yang boleh meningkatkan imuniti. Jadi kena banyakkan pengambilan pomastin, bipolen, propolis dan juga vitamin C. Kemudian yang sebelah kanan tu untuk makanan seimbang. Jadi seimbangnya antara lain yang berpanjangan pada dia, antara lain. Kemudian dia kena ambil madu, honey.
bihani itu kena ambil sekurang-kurangnya kena ambil sekali sehari 15 ml satu besar kena ambil. Dan juga kalau ambil 2 tu pun sudah cukup dah. Kemudian kena ambil lah juga RTC. Okey, yang tadi dah sebut dah masih boleh syukurkan produk untuk dialisis. Autoimmune yang steroid boleh ambil aloe vera, ada kaya menyebabkan. Okey. Tengku Farah tanya untuk orang yang mengidap autoimmune yang ambil steroid. Sebenarnya steroid ni dia kalau orang autoimmune yang terbaiknya kena tak ambil steroid. Saya biasanya kalau orang penyakit autoimmune kalau dia berhajat untuk baik untuk sembuh, saya akan berhentikan steroid dia dan kita bagi sepenuhnya bahan-bahan yang boleh meningkatkan imuniti dia. Jadi apa benda yang boleh meningkatkan imuniti yang terbaiknya Pomastin lah. Pomastin tu kena ambil, RTC kena ambil, RTC memang kena ambil lah, tetapi absorbency kena ambil, kemudian kena ambil juga ultralight. Detox mesti kena buat, kena ambil daripada aloe vera gel. Aloe vera gel ni kena ambil dalam kuantiti yang banyak lah. Kuantiti yang banyak, seboleh-bolehnya 200 ml 3 kali sehari. Kenapa? Kerana tujuan matlamat utama adalah kita kena detox. Detox dalam keadaan yang cukup tinggi lah. Jadi itu jadi jumlahnya kena banyak. Jadi dia tak ada masalah hyperkalemia. Aloe vera gel ni dia bukan tinggi hyperkalemia dia. Dan yang tinggi sikit potasium adalah Pomastin. Tetapi kalau dia setakat autoimmune, dia bukan masalah hyperkalemia. Yang menjadi masalah hyperkalemia ni kalau dia ada masalah buah pinggang itu saja. Tapi kita ada cara sebenarnya untuk menurunkan potasium tadi. Daripada Kalela. Kalau pesakit buah pinggang ada kencing manis, boleh ambil Pomastin ke tidak? Okey, dia bergantung pada ni kalau di Sharing? Prof, okay ya Prof? I think lagi terputus lagi. I think nanti kalau Prof masuk semula, mungkin dalam 5 minit lagi 3 soalan kita kena endkan kita punya sharing pada petang ni lah. Sekejap ya. With a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2. It's true, my bad habits lead to you.
Ya. Sorry? Okey, Okay. lagi? Ada Sorry, lagi? Prof. So, kita terima lagi 3 soalan ya sebelum hasilkan sesi ya, Prof. Sebab nampaknya line Profesor hari ini pun tak stable sangat ya. Okey, ini lagi satu daripada Syamsul Anwar. Saya memang disah pengidap Crohn disease yang kronik. Cuba ambil aloe vera gel, absorbency sebelum ni, tapi saya jadi perdarahan. Mana tadi? Ni daripada Syamsul Anwar ni. Saya menjadi perdarahan pembuangan air besar non-stop sampai kehilangan hemoglobin terus ke emergency ward. Kehilangan banyak darah pada tahun lepas. Saya terus stop pengambilan aloe vera gel. Yang sebenarnya bukan disebab perdarahan ni bukan disebabkan oleh pengambilan aloe vera gel, tapi disebabkan oleh penyakit Crohn disease itu sendiri. Jadi tak boleh nak ini bukannya disebabkan aloe vera gel, bahkan aloe vera gel ni sebenarnya boleh membantu. Cumanya dia tak cukup dengan pengambilan aloe vera gel sajalah, sebab kita tahu bahawa masalah Crohn disease ni masalah yang kronik. Jadi apa cara yang betulnya adalah selain daripada itu, selain pengambilan aloe vera gel ni kena ambil yang pentingnya untuk Crohn disease ni, yang penting sekali adalah pengambilan pada probiotik. Dia dalam produk Forever dia ada yang probiotik tadi. Jadi kalau pengambilan probiotik ini dalam kuantiti yang betul, masalah ini akan lama kelamaan akan boleh berhenti Crohn disease. Saya pernah merawat masalah Crohn disease. Kalau ikut dalam rawatan perubatan Crohn disease ni kan sakit kronik tak boleh nak baik. Jadi cara yang terbaiknya adalah untuk Crohn disease ni adalah kena tingkatkan imuniti dan kena bagi probiotik. Jadi kalau kita tak bagi probiotik, kalau kita ambil setakat aloe vera gel saja, inilah masalahnya, dia akan berterusan, akan berlaku perdarahan dan sebagainya. Jadi probiotik ni cukup penting sekali. Jadi kena ambil dalam kuantiti yang banyak lah. Jadi biasanya kalau macam saya bagi untuk probiotik yang dalam sachet tu, kena ambil dua sachet 3 kali sehari. Maksudnya dalam sehari probiotik kena ambil 6 sachet sehari. Jadi dan pada masa yang sama kena ambil pomastin. Selain pada pomastin tu kena ambil juga bipolen, propolis dan juga honey. Jadi ini boleh mengatasi masalah Crohn disease tadi. Dan kalau dia buat macam ni, barulah perdarahan tu akan berhenti. Dan memanglah kalau perdarahan banyak macam tu memang perlu ambil tambah darah kan. Tetapi untuk berhenti perdarahan tadi kena gunakan probiotik. Ini yang cukup penting sekali, guna probiotik. Ini daripada Nur Azila. Ada 3 soalan. Soalan pertama, customer saya ada keloid dan dia ada masalah kulit, di mana kulitnya akan timbul, urat disebabkan gatal-gatal. Adakah sebab sebelum past year dia pernah kena kencing kotor? Apa solution terbaik? Okey. Keloid ni sebenarnya bukan masalah, tak ada kena-mengena dengan kencing kotor tadi. Dia masalahnya masalah kolagen dia. Jadi keloid ni jadi dia tak ada kena-mengena dengan itulah. Okey. Jadi ini boleh teruskan ambil lah. Peach ke, vitamin C, propolis, aloe jelly, lama kelamaan dia akan boleh hilang lah. Ini pomastin lah, pomastin tak ambil ni kan. RTC, propolis, aloe jelly, propolis kering, avocado soap. Kena ambil pomastin untuk dia. Soalan kedua, satu video di mana advice untuk pesakit COVID untuk kostum pomastin, propolis dan madu. Boleh sukatan. Okey. Pomastin ni paling kurangnya kena ambil 30 ml. 30 ml 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Propolis dalam kuantiti yang banyak. Propolis kena ambil 5 biji 2 kali sehari, dan madu ni cuma sekali sehari dah cukup dah. Okey 2 soalan.
Crohn disease. Itulah, jadi saya rasa itu sajalah yang soalan-soalan yang ada kat sini. Yang terakhirnya daripada Nur Azilah ni, apa produk terbaik untuk IgA nefropati? Nefropati, masalah nefropati ni masalah buah pinggang juga. Dia panggil berlaku ini, dia panggil jenis penyakit autoimun juga. Jadi semua penyakit-penyakit autoimun ni cara approach dia ni ialah sama. Yang pertama sekali nak kena ada detox, ya, nak kena ada detox. Kemudian yang keduanya kita kena tingkatkan imuniti dia, ya, imuniti dia kena tingkat. Jadi macam mana nak tingkatkan imuniti? Adalah dengan cara yang terbaiknya adalah kena ambil bahan-bahan yang kat base tu sebelah kiri yang kita tahu kan, pomastid, bipolen, propolis, dan juga kena ambil semua bahan-bahan yang berasaskan plant based protein. Jadi dia tak boleh nak ambil lah animal based protein. Jadi kena sekurang-kurangnya dia kena elak pengambilan daging ke, ayam ke, ikan ke. Jadi tak boleh lah nak makan burger ke, nak makan yang sama-sama macam tu lah. Jadi dia try 3 bulan dahulu. Jadi biasanya kalau kita buat macam tu dalam 3 bulan, kita boleh nampak perubahan dia. Kalau tak boleh juga, bolehlah datang jumpa saya lah, kita buat secara lebih agresif lagi. Okey, saya rasa itu sajalah yang nak saya sampaikan. Ini last sekali ya. Okey, ini daripada Norwati Awang. Saya nak tanya, ada sahabat saya ambil pengganti gula. Apa benda, tak tahulah, pengganti gula lah ni untuk manis kan. Dia ada kencing manis, tak bahaya. Jadi yang terbaiknya sebenarnya tak perlu ambil gula sebab bahan-bahan yang sebegini kita tak tahu apa kandungan dia. Saya ambil contoh dulu pada satu ketika dulu orang suka mengambil stevia kan. Stevia sebagai ganti gula. Dan didapati rupanya banyak stevia ni dia dicampur dengan bahan sakarin. Sakarin ni bahan pemanis yang panggil ibu gula lah, sakarin. Dan kita tahu bahawa sakarin ni adalah bahan yang berbahaya, boleh menyebabkan barah. Jadi yang terbaiknya kalau bahan yang kita tak pasti, yang terbaiknya tak payahlah nak ambil. Ya, kita guna bahan-bahan asli. Kalau nak manis kan, saya sakit saya, kalau nak manis saya tak bagi ambil gula, saya bagi ambil madu saja. Ya, jadi untuk semua keadaan lah, dia nak katakanlah dia nak air, dia nak manis kan, ambil madu, campur dengan madu. Kalau yang lain-lain, katalah dia guna bali, tepung bali tadi, dia nak supaya dia boleh dia buat pancake. Kalau nak ambil kosong itu mungkin tak ada selera, jadi guna madu lah. Jadi madulah asasnya. Satunya dia punya zat cukup, yang keduanya dia boleh manis. Okey, ini yang terakhir lah, daripada Samsi dan Mak Saad. Ada pesakit dialisis, doktor hospital larang ambil apa-apa. Dia macam ni, doktor, dia tak kira lah dia hospital kat mana ni, doktor dia kena pandai. Kadang-kadang apabila tak pandai, dia memang semua barang dia tak bagi makan. Ya? Jadi kadang-kadang tak boleh nak salahkan dia juga sebab dia tak tahu, jadi dia cakap ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi kita kena pandai. Kita sendiri ada evidence. Saya dulu pun macam tu juga dulu. Ni cerita ni 15 tahun dahulu lah. Kan? Jadi saya belajar apa peranan pemakanan ni kepada penyakit. Saya pergi belajar sendiri. Okey, diharap bersabar. Prof yang lain tak stabil lagi. Okey.
Okay, so semua orang dah faham pasal CKD. Right, Kak Miza rasa dah habis dah ni Prof punya sharing. Okay, so please be alert dekat dalam group. Okay, untuk yang belum join Forever lagi, untuk yang masih tercari-cari penawar CKD, okay, so kalau masih belum lagi dialisis, kena semangat tau, kena cari ikhtiar, kena cari pasal lah. Bukan cari pasal lah, cari penawar sampai jumpa, okay? Okay, dia call memang live dia tak statement. Tak kali ni je lah kita punya sharing. You closing? Okay. Okay, boleh. Okay, nampaknya setakat ini sajalah sharing oleh Profesor untuk sesi hari ini sebab memang live tak elok sangat. So, sebagai kesimpulannya lah, ikut statistik 15% rakyat Malaysia menghidapi penyakit buah pinggang yang kronik dan kebanyakan mereka hanya mengetahui keadaan mereka ni bila sudah pada tahap yang serius. So, yang selalu kita kata pencegahan lebih baik daripada mengubati. So, make sure kita semua adakan ujian darah yang kerap setiap tahun, minimum sekali setiap tahun. Lepas tu daripada pengamalan makanan tu, dan jangan ambil yang minum protein yang banyak sangat. Dan lifestyle, kena sentiasa ada exercise yang kerap juga. Okay, then yang peringatan yang paling penting sekali untuk sesi hari ni, yang produk yang di-showkan ni sebenarnya adalah suplemen. So kalau anda semua nak post dekat social media, pastikan jangan overclaim ya, sebab ini sangat penting. Jangan overclaim yang produk ini boleh mengubati penyakit buah pinggang ya. Ini sangat penting. Okay. Setakat ini sajalah untuk sesi hari ini. So terima kasih banyak sangat untuk para hadirin yang hadiri sesi sharing oleh Profesor hari ini. So kita jumpa lagi minggu depan, minggu akan datang lagi. Okay, terima kasih semua. Okay, bye-bye. Alamak, lupa buka mikrofon pula. Sorry. Assalamualaikum. Okay, so Kak Miza yakin yang tengok video ni nanti bukannya semua yang dah forever, ada juga yang tengah tengah berusaha untuk sihat. Mungkin buah pinggang dia ada isu ke apa kan. Okay, so Kak Miza nak bagi semangat dekat korang semua sekali. Allah cakap setiap penyakit tu ada penawar, kecuali sakit tua dan sakit tua dan apa? Sakit tua dan mati kan. Jadi selagi Allah bagi kita nyawa, selagi Allah bagi kita kudrat ni kan, kita usaha. Okey, mesti ada cara macam nak settlekan kita punya penyakit tu. Okey. So so korang semua okey okey, jadi kuat semangat, minta maaf lagi dengan Allah, lepas tu cari. Okay, so back to basic, kembali kepada pemakanan sunnah, insya-Allah kita